Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dekat topik hal Nahwu Qurani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa amin salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum wa ilmi sayyidil salihin fi darain amin ila anqal majil hal ghairu fadla. Okay, jadi sebelum ni kita telah bincangkan tentang ta'rif hal dan kita juga telah masuk topik pasal keadaan datangnya hal daripada fa'il, naib fa'il, maf'ulun bihi, isim majrur dan mudhaf ilaih. Okay, namun Imam Abu Hayyan dia tidak berpendapat sebegitulah. Maksudnya hal dia tak datang daripada mudhaf ilaih. Jadi sekarang ni masuk kepada datangnya hal ghairu fadlah. Bukan sebagai lebihan. Maksudnya dia tu datang sebagai umdah, iaitu sebahagian daripada perkara yang perlu ada dalam jumlah tersebut. Itu maksudnya fadlah. Okay? Tapi bila sebut ghaira fadlah, tidak lebihan, maksudnya dia tu dikategorikan antara ayat yang penting dalam jumlah tersebut lah. Jumlah tu ayat. Jadi kulna, kami telah katakan, menyatakan pada yang lalu, fi ta'rifil hal, pada ta'rif hal yang lalu, innaha fadlatun, sungguhnya hal. Hal ni dia boleh muannas, dia boleh muzakkar. Fadlatun, fadlah, lebihan kan, lebihan ayat. Wa sya'nul fadlati, dan sya'nu ini kaedah ni, hafalah. Sya'nul fadlati annahu yajuzu istighna anhu. Okay. Sya'nul fadlati, keadaan fadlah, mestilah annahu, bahawasanya dia tu yajuzu, harus, istighna'u, tanpa memerlukannya. Maksudnya istighna' ni maksudnya terkaya, tapi bila kita terjemah bahasa Melayu, harus tanpanya. Itu maksudnya. Maksud istighna' anhu, harus untuk mentiadakan dia ataupun harus tanpanya. Okay. وهذا القيد في تعريف الحال أمر غالب. Walau bagaimanapun, kaid, iaitu kaid yang ni, maksudnya bila dia sebut ta'rif kan, dia sebut ta'rif hal ialah apa? Wasfun fadlatun, tu tak? Wasfun fadlatun muntasibu. Okay, jadi dalam sebutan ta'rif yang lalu, dia kata hal ialah wasfun muntasibu. Jadi fadlatun ialah qaidun, satu kait yang membuang makna-makna yang lain. Satu ikatan yang diletakkan, yang dihubungkan dalam ta'rif ini untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak berkaitan dengan hal. Okay? Maksudnya bila kita sebut fadlah je, terkeluarlah mubtada, terkeluarlah khabar, terkeluarlah fa'il. Sebab fa'il kan dikategorikan umdah kan. Umdah maksudnya sesuatu perkara yang wajib dalam, suatu perkara yang penting dalam struktur ayat. Jadi wahadzal qaid ini, hubungan ataupun ikatan yang diletakkan fadlah ini fi ta'rifil hal, pada ta'rif hal, amrun ghalibun, ialah satu perkara yang ghalib sahaja. Masa Muhammad. Maaf ya. Jadi amrun ghalibun. Jadi dia kata hadzal qaid fadlah dalam ta'rif tersebut ialah amrun ghalibun sahaja, perkara yang biasa, maksudnya kebiasaan sahaja. Idh qad ta'til hal ghairu mustaghna anha, kerana kadang-kadang datang hal tersebut ghairu mustaghna anha, maksudnya amat memerlukan hal tersebut. Maksudnya dia wajib ada, dia amat pentinglah dalam jumlah tersebut. Jadi tak bercanggah pun dekat ta'rif yang lalu. Kerana apa? Dia maksudkan ta'rif yang diletak kat situ ialah amrun ghalibun, benda yang selalu berlaku. Bukanlah mewajibkan, bukan memestikan. Bukanlah maksud ta'rif fadlah ni, mesti kena fadlah. Tidak. Bahkan dia ialah ghalibun, kekerapan sahaja. Okay. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Jadi la'ibin,
hal kepada apa? Halun la yustaghna anha id law huzifat lakhtalla al-ma'na. Jadi la'ibin ialah hal kepada apa? Kepada Dhaumena ni lah. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang segala isinya, la'ibin hal keadaan sia-sia. Okay, jadi kalau la'ibin ni tiada kan, dia kata wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma, tiba-tiba stop kat sini. La'ibin tak ada. Adakah ayat tersebut selamat, sah, bahkan tidak selamat? Dia kata lakhtallah, sekiranya kerana apa la'ibin ni mesti kena ada dalam ayat tersebut. Kira la'ibin ni dikira umdah, sesuatu yang perlu ada dalam jumlah. La yustaghna anhu, tidak boleh terkecuali daripadanya, iaitu amat memerlukannya. Is kerana lau huzifat, sekiranya dipadam la'ibin tadi, lakhtalla makna, maka cacatlah makna. Iz yakunul maqsud intifa'u khalqis sama'i wal ardi mutlaqan. Kerana yakunu adalah maksud yang difahami daripada ayat sekiranya dipadam la'ibin tu, intifa' ternafinya penciptaan langit dan bumi secara keseluruhan, secara itlaknya. Maksudnya kalau kita buang la'ibin ni, kita padam la'ibin, maksudnya ayat Quran tu cukup sampai bainahuma saja, dia akan beri makna apa? Cara kita tutup ayat ni kan, dia akan terjemah apa? Dia akan terjemah Allah tak cipta apa-apa. Faham tak? Sorry. Maksudnya kalau kita sebut tanpa meletak la'ibin kat sini, nescaya kita akan menafikan Allah tu mencipta sama dan arad dan apa yang antara isi kepada sama dan arad ini. Okay? Jadi sebab tu dia kata kerana rosaklah makna tersebut, kerana jadi maksud itu ternafinya. Maksudnya tidak mencipta, tidak tercipta sama wal arad mutlaqan secara itlak, keseluruhan. Wal muradu, sedangkan waw ni hal, sedangkan yang dimaksudkan dalam ayat Quran tersebut yang ma khalaqna samaa wal arda ma bainahuma la'ibin, itu ialah dia nak masuk apa? Nafyu khalqihima, penafian Allah tidak mencipta kedua-duanya ke atas jalan sambil lewa. Okey. Wa kama fi qoulihi ta'ala, kita sambung seterusnya. Wa kama fi qoulihi ta'ala, begitu juga pada firman Allah Ta'ala. Jadi kama ni dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada satu hal yang datang bukan fadlah. Okay, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di bumi ini maraha. Maraha ni sombong Wa famarhan famarha halun la yustaghna anha iz law huzifat lakana al-maqsudu nahya anil mashi fil ardi wa dhalika ghairu muradin. وذلك غير مراد بل مراد النهي عن المشي في الأرض تكبرا وخيلاء. Okay. Jadi marhan kat sini, marhan ialah hal. Jadi hal kat sini dia kategori umdah. Okay. Maksudnya umdah dia tu wajib ada lah. Maksudnya dia tak boleh terkecuali, tidak di-excusekan untuk mentiada dekat situ. Jadi hal la yustaghna tidak dikecualikan, maksudnya tidak boleh terkaya, iaitu tidak boleh excuse daripada situ. Anha is kerana law huzifat, sekiranya kita padam marha ini, okay, dia akan jadi apa? Lakan al-maqsudu, nascaya maksud dalam ayat Quran ini an-nahyu, an-nahya, isim kana kan, khabar kana, an-nahya ternafi ataupun ketiadaan ataupun larangan daripada berjalan di atas bumi secara itlaknya. Maksudnya kalau kita pada marhan, kita akan terjemah jangan kamu berjalan atas bumi. Habis tu nak berjalan atas mana? Takkan nak jalan atas langit pula, atas air. Okay. Wazalika ghairu muradin, dan demikian itu bukanlah yang dimaksudkan dalam ayat Quran itu. Bal, bahkan al-muradu, bahkan yang dikehendaki ialah melarang
Nahi melarang daripada berjalan di atas bumi dalam keadaan takabburan wa khuyala. Dalam keadaan takabur, berbangga diri dan juga sombong. Habis. Kemudian topik maji'ul hal wasfan sabitan. Datangnya hal secara wasaf. Wasaf ialah hal kan wasaf, ada wasaf dan ada juga maksudnya hal dia ada dua kategori. Okay. Hal satu dia tu wasaf yang macam ta'rif tu lah. Satu lagi dia juga ada Allah Muhammad isim jamid. Okay. Tapi dia nak masukkan topik pertama ni dulu. Wasfan sabitan. Dia kata al-ghalibu fil hal, kebiasaan dalam hal antakuna muntaqilah. Okay, muntaqilah ni wasf kot dia masukkan. Dia sebut kat situ wal muradu bil intiqali an la takuna wasfan sabitan laziman. Itu dia. Dia kata hal kebiasaan hal mestilah dia muntaqilah. Muntaqilah ni maksudnya berpindah-pindah. Apa maksud muntaqilah berpindah ni? Dia kata muradu dikehendaki dengan intiqal tu Allah tidaklah hal dhamir hiya kembali pada hal. Wasfan dia bukanlah wasfan yang sabitan tetap. Laziman yang lazim. Maksudnya dia kekal satu keadaan je, dia tak dia mestilah muntaqilah ni maksudnya yang dia tidak kekal satu wazan saja. Dia boleh bertukar-tukar wazan. Contoh rakiban, markub. Contoh qatilan, maqtul. Apa lagi? Nasiron, mansurun, masurun dan sebagainya lah. Contoh dia kata ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid rakiban. Hal keadaan dia tu menunggang. Farukub, maka lafaz rukub rakiban tu wasfun muntaqilun, wasaf yang berpindah-pindah. Maksudnya dia tidak kekal satu bentuk je lah. Li'annahu ya'tari Zaidan wala yulazimuhu. Kerana dia tu ya'tari, taran tak sure maksud dia apa. Wala yulazimuhu, dia tidak yulazimuhu bersama-sama, kekal mesti dengan Zaid. Maksudnya dia dia boleh berpindah randah. Bukan pindah randah, maksudnya dia boleh tukar-tukar bentuk wazan lah. Tak semestinya rakiban tu tertumpu untuk Zaid sahaja. Bukan tertumpu untuk, boleh juga Zaid tu datang dalam keadaan dia berdiri, ataupun boleh dia datang dalam keadaan dia tu ditunggangi, macam tu lah. Tapi macam pelik pula dia yang kena tunggang kan. Wa ta'til hal wasfan sabitan fi masailah. Dan datanglah hal tersebut wasfan sabitan, wasaf yang sabit fi masailah pada beberapa masalah. Okay. Sekarang ni cerita masalah pula. Maksudnya dia nak cerita pasal hal yang datang wasfan sabit. Wasfan sabit iaitu wasfan yang mungkin satu keadaan je dia dia jadi macam tu. Dia tak boleh berubah kepada bertukar-tukar kepada bentuk lain lah. Di antara tempatnya masalah dia al-ula an takuna al-hal muakkadatan. Okay, jadi wasfan sabitan yang pertama ialah hal tersebut muakkadatan, iaitu muakkadah, taukid. Jadi macam mana rupa dia tu? Imma limadmuni jumaliha qablaha kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala hadha siratu rabbika mustaqima. Okay. Jadi satu datang hal sabit. Okay. Sabit pada beberapa masalah. Iaitu yang pertama, iaitu hal untuk muakkadatan. Hal yang datang untuk menguatkan siapa? Sama ada dia kuatkan untuk madmuni kandungan jumlah jumlah mungkin jumlah ni kot hal tersebut qablaha yang sebelumnya.
Kita tengok contoh. Jadi falafaz mustaqiman. Halun sabitatun. Hal yang sabit. Li'annaha kerana apa dia kategori hal sabit? Li'annaha kerana dia tu muakkadatan, dia tu penguat untuk kandungan apa yang terkandung dalam jumlah hadza siratu rabbika. Okey, jumlah ni. Jumlah ayat ni lah. Jumlah tu maksudnya ayat. Hadza siratu rabbika. Hadza mubtada, siratu khabar. Okey, jadi lianna siratullahi mulazimun liistiqamati ila iwaja fihi. Kerana apa dikategorikan sabitah? Kerana mustaqiman ini ialah penguat untuk apa yang terkandung dalam sirati rabbika ni lah. Jadi sirati rabbika ni dia kata kerana siratullahi mulazimun sentiasa liistiqamati, lurus, tak pernah bengkak-bengkok. La iwaja fihi, tidak ada iwaj, tidak ada lari. Iwaj apa? Lari ke? Fihi, padanya. Okey, kemudian itu satu, muakkadatan, dia muakkad untuk kandungan jumlah. Yang kedua, dia tu muakkadah li'amiliha, amil kepada sahibul hal. Allahumma Muhammad, amil kepada hal. Okey, tapi sama je sebenarnya. Amil sahibul hal sama je dengan amil hal. Okey, kama fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala an nabihi Isa, tentang Nabi Isa, Nabi Allah Ta'ala Isa alaihi salam. Wassalamu alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Okey, jadi hayyan, syahid. Kita fahayyan halun muakkadatun lil fi'li ub'atsu wa hiya halun ghairu muntaqila. Okey. Jadi salamu alayya, jadi hayyan ini hal yang muakkadah untuk fi'il apa? Untuk fi'il ub'atsu. Okey, wahia, dan dia kategori hal yang ghairu muntaqilah. Ghairu muntaqilah maksudnya sabitah lah. Maksudnya dia apa ni? Maksudnya aku dibangkitkan hidup. Okey. Maksudnya dia tu subut, tetap untuk fi'il dhamir huwa yang ada dalam ataupun amil dia lah. Okey. Lianna bi'asa, kerana apa dia sabit? Kerana bi'asa, kebangkitan, min lazimihil hayah, mestilah dia itu hidup. Maksudnya bila kita nak bangkit selepas kita dah mati, kita nak bangkit tu mestilah kena hidup kan. Jadi disebabkan hidup dan bangkit itu dia tak lari, dia tak boleh berpisah, maka hayyan tu dikategorikan hal muakkadah ataupun dikategorikan hal wasfun sabitah. Wasaf, sifat yang tetap, yang dia selari dengan amil dia. Tapi dengan syarat dia kena muakkadah lah. Muakkadah li madmum jumal, satu muakkadah li amil. Allahumma Muhammad li'anna al-bi'asa min lazim. Okey. Lepas tu yang ketiga pula, wa imma muakkadatan li sahibiha, dan ada pun dia tu muakkadah. Sekejap, saya rasa tertinggal baca ni sini kan. Wazalika, dan demikian itu, iaitu kebangkitan bi'asa min lazimihi hayah tu ialah amrul sabitun, satu perkara yang sabit. La syakka fihi, tidak ada syak padanya. Kemudian yang ketiga iaitu muakkadah apa? Muakkadah li sahibiha, untuk sahib hal tersebut. Jadi kama fi qoulihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jami'an fokus dia. Fajami'an halul muakkadatun li sahibiha wa huwa idh huwa lafzun yufidul umum. Jadi jami'an ialah hal untuk hal yang muakkadah untuk sahib dia.
Okay, sahib dia, sahibul hal ialah man. Ni. La amana man fil ardi kulluhum. Kenapa kita tak ambil kulluhum sebagai sahib dia? Sebab kulluhum ni dia Arab. Taukid. Okay? Taukid. Dan dia lebih tepatnya man lah kan. Sebab kulluhum pun merujuk kepada man juga. Kerana huwa lafzun, kerana man tersebut lafzun umumun, lafaz yang umum. Lafaz yang memberi faedah umum. Wal umum, dan lafaz umum min muqtadayatihi al-jam'iyyah falhalu ala hadha thabitatun ghairu muntaqilah. Jam'iyyatu. Dan umum sebahagian daripada muqtadayatihi, tuntutan-tuntutan umum ialah jam'iyyah. Maksudnya kena ramai. Maksudnya himpunan. Okay, macam ni. Kenapa kita kategorikan jami' dan juga man ni wasfun yang sabit? Kenapa? Kerana jami' dengan man ataupun man ni merujuk kepada umum. Bila merujuk kepada umum ni sebahagian daripada tuntutan kefahaman fakta umum ialah iaitu masih jam'iyah. Jam'iyah kesyumulan ataupun ramai. Okey? Jadi disebabkan itulah jami' dan man dikategorikan wasfun sabitun. Kerana dia tu ada hubungan ketat yang berhubung sesama man dan juga jami'. Okay. Falhalu, maka hal ala hadha sabitatun ghairu muntaqilah. Maka hal di atas ini, contoh ini dikategorikan hal yang sabitah ghairu muntaqilah, tidak berpindah randah. Habis. Saniyah. Okay, saniyah ni kategori yang mana ni? Mana pertama, mana kedua? Okay, ini yang pertama. Ini pertama, masail yang pertama. Hal wasfun yang pertama. Sekarang hal wasfun sabitun yang kedua. Iaitu masalah. Ada sebut dah. Masail. Masalah tersebut masalah yang kedua daripada masalah yang datangnya hal tersebut ghairu muntaqilah, tidak berpindah randah. Maksudnya dia tu sabitah. Dia subut. Tetap dengan dia punya, sekali dengan dia punya sahib ataupun amil dia lah. Jadi ayyakuna adalah amil fiha pada hal tersebut musy'iran bitajaddudi sahibiha. Dia memberi rasa dengan bitajaddudi baharunya sahibiha, sahib dia. Tak apa, kita tengok dulu keterangan dia. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi fokus kita ialah dha'ifa. Dha'ifa dikategorikan halun sabitatun, hal yang sabit. Okay. Ghairu muntaqilah, tidak, bukan yang muntaqilah, yang berpindah, lianna dha'af, kerana lemah, sifatun mulazimatun, sifat yang mulazimah, yang mulazimatun sentiasa ada pada manusia, min khalqatihi, daripada penciptaannya. Maksudnya memang asal kewujudan manusia ni memang akan lemah lah kan. La tanfakku, tidak terpisah, anhu, daripada lemah tersebut. Maksudnya tidak terpisah oleh siapa? Insan. Anhu, daripada dha'af, lemah. Wala yataghayyaru abadan, dan tidak ada berubah. Rasul Muhammad tidak akan berubah lah fakta ni. Tidak akan bertukar lah. Maksudnya sentiasa manusia tu memang lemah kan. Nama pun manusia dan dicipta. Okay, jadi disebabkan itulah maksudnya dia memberi dia punya Rasul Muhammad, amil dia tu, dia memberi rasa pada, dia kata fiha musyirah bitajadili sahibiha. Maksudnya setiap kali wujudnya manusia ni, maka
akan sentiasa lah, bukanlah maksudnya sekalipun generasi kita demi generasi, dia still akan keluar fakta manusia tu lemah. Okay. وذهب بعضهم إلى أن ضعيفا انتصب على إسقاط حرف الجر وتقدير من شيء ضعيف أي من طين أو من نطفة وعلقة ومضغة. ذهب بعضهم, ini ada pendapat lain lah. Dia tidak menyatakan yang dhaifan tu sebagai hal. Bahkan dia nak i'rab benda lain. Dia nak i'rab dhaifan sebagai selain daripada hal. Itu apa? Dia kata zahaba ba'duhum, telah berpendapat oleh sebahagian mereka kepada bahasanya dhaifan itu intasaba ternasab ke atas gugur huruf jar. Maksudnya dia i'rab sebagai apa ni? Kita akan i'rab mansubun li naz'il khafidi. Ini antara salah satu hukum lah. Dia mansub kerana dicabut dia punya huruf jar. Okay. Takdir dan takdir min syai'in. Ini takdir dia. Min syai'in dha'ifin. Okay, disebabkan gugurnya huruf jar, maka dha'ifan ni jadi nasab. Okay, iaitu dia maksudkan min syai'in dha'ifin tu tayin, tanah ataupun nutfah, alaqah dengan mudghah. Walamma huzifal mawsufu, tatkala dipadam mausuf, lepas tu wal jar dan isim yang menjarkan dia, intasaba sifatu bil fi'li nafsihi. Okay, maka ternasablah sifat tersebut bil fi'li secara langsung. Intasaba sifatu bil fi'li nafsuhu. Betul. Maka selepas dah dipadam wasaf, mana wasaf? Tengok wasaf yang ni. Okay, ini asalnya lah untuk pendapat zahaba ba'duhum ni. Okay, jadi tatkala dipadam wasaf mausuf iaitu syai' ini, tatkala dipadam dan juga dipadam juga jar, maka dhaifan ni akan intasaba ternasab bil fi'li secara langsung, nafsuhu dengan sendirinya. Habis. As-salisatu, masalah yang ketiga. Masalah ketiga, min masaili sebahagian daripada masalah hal yang ghairu muntaqilah. Muntaqilah maksudnya sabitah. Iaitu makana marji'uhu sama'u wala dhabita lahu. Adalah dia punya tempat rujuk ialah sama', pendengaran. Bila dia masukkan pendengaran, tidak tertumpu kepada kaedah lah. Okay. Sesuatu yang sama'i, yang didengari. Periwayatan lah. Dia bukanlah daripada kaedah ataupun qiyas dan sebagainya. Bahkan dia tu periwayatan. Wala dhabita lahu, dan tidak ada dhabit, tidak ada kaedah lahu untuknya. Jadi kama fi qaulihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Okay, jadi syawahid kita ialah mufassala. Okay, jadi mufassala dengan siapa ni? Kata famufassala halun sabitatun, dikategorikan hal yang sabitah, iaitu tafsil, kerana perincian tafsil, sifatun ialah sifat yang mulazimatun, sentiasa dengan Al-Quran. Okay. Jadi disebabkan dia tu mulazimah, sentiasa dia sentiasa dengan Al-Quran, sejak masa mufassal kan, diperinci kan. Makna mufassal ni kan, jadi dia dikategorikan sifatun sabitatun, dan tanfaku yang tidak boleh bercerai, anhu daripadanya, daripada Al-Quran tu lah. Kama fi qaulihi ta'ala, kama qala Allah Ta'ala, seperti mana berfirman Allah Ta'ala, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini dia, kitab yang uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Ini dia, diperincikan, min ladun, di sisi Allah Ta'ala. Okay, setakat tu saja kau. Thumma qala wa kama fi qawlihi ta'ala wallahu ta'ala alam. Aku hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.